Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ila arwahi muallifi al-kitabi wa masyayikhihi wa walidayhi wa masyayikhina wa walidina wal amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi masyariqil ardi wa magharibiha syai'un lillahi wa lahum. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wat-taysir wa tughliqu biha an abwab ash-sharri wat-ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma aftah lana abwaaba fadlik wa inshrur alayna khazaina rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi jahi sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa barakatihi bid-darain. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam bahwa hadir pada majlis orang yang alim situ
dan memperbuat amal yang saleh. Mudah-mudahan dapat sempurna akal engkau, dan jikalau adalah umur engkau sedikit lagi sekalipun, kerana sebab engkau perempuan yang demikian itu, jadilah dapat iman yang sempurna dan khusyuk dan khudhu dan takut akan Allah Ta'ala dan tadabbur dan tadzakur dan seumpamanya yang demikian itu. Baik tuan-tuan, puan-puan, para hadirin hadiran, para pencinta ilmu yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, marilah kita sama-sama merampungkan, mengangkatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurnianya dan juga curahan rahmatnya, dapat kita hadir di dalam majlis pada malam ini, dan juga dapat kita sama-sama i'tikaf di dalam masjid, seterusnya dapat sembahyang berjamaah. Jadi pada malam ini tajuk perbincangan kita pada malam ini ialah faedah ataupun manfaat ataupun kelebihan kita menghadiri majlis ilmu. Jadi walaupun dalam kitab ni dia tak ada tajuk, tapi kita buat tajuk yang sekian. Dan kitab tu dia tak habaq tajuk dia, tapi kita buat tajuk dia supaya kita bincang tidak lari daripada tajuk. Baik. Jadi dapat kita faham daripada perkataan musannif Hasan, iaitulah kita boleh buat tajuk dengan kata faedah menghadiri majlis ilmu. Apa faedahnya? Baik. Jadi sebagaimana tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kita ini setiap hari kita sangat perlu dan juga berhajat kepada makan, minum, tidur. Tidak. Setiap hari kita perlu kepada makan, minum, dan juga tidur. Ini kerana apa? Kerana makan, minum, tidur itu adalah tuntutan jasad kita, tubuh badan kita. Jasad kita, tubuh badan kita menuntun kepada makan, minum, dan juga tidur. Maka kita berhajat kepada makan, minum, dan juga tidur. Kadang-kadang ada yang makan sehari sekali, ada yang sehari 2 kali, ada yang 3 kali, dan juga ada yang 4, 5, dan seterusnya. Maka seperti mana berhajatnya tubuh badan kita ini kepada makan dan minum, seperti itulah juga roh kita berhajat kepada makan dan minum. Maka makanan roh kita, minuman roh kita ialah ilmu dan ma'rifah. Jasad kita perlu kepada makan nasi, makan lauk, daging ayam, dan
minum air suap, air teh ais, teh ais, kopi dan sebagainya, itu jasad. Maka seperti itulah juga roh kita ini memerlu kepada makanannya. Makanan roh itu apa? Makanan roh itu ialah ilmu, ma'rifah, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tuan-tuan, perlunya roh kita ini kepada ilmu, ma'rifah, zikrullah bukan seperti perlunya badan kita kepada makan minum sekali, 2 kali, 3 kali tiap-tiap hari. Tapi perlunya roh kita kepada ilmu dan juga kepada makrifat, kepada zikir ialah tiap-tiap saat, tiap-tiap saat, tiap-tiap detik. Roh kita perlu kepada ilmu, perlu kepada ma'rifah dan juga perlu kepada zikrullah. Maka di sinilah tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, kita perlu hadir di dalam majlis ilmu. Kita perlu hadir di dalam majlis zikir untuk menjamu roh kita supaya roh kita ini tidak lapar dan tidak dahaga. Baik, maka nasihat Syekh Ibnu Athaillah kepada kita kesemua dengan kata beliau, tengok dia kata apa? Nasihat beliau kepada kita, faedah kita menghadiri majlis ilmu. Jangan dia kata, dan hendaklah bahawasanya hadir pada majlis orang yang alim. Sebab apa tuan-tuan? Perlunya kita ini menghadiri dalam majlis orang alim. Dia begini, dengar baik-baik. Kalau kita mengaji dalam fiqh, khususnya di dalam bab taharah, bab bersuci, ini saya buat kiasan dulu. Kalau kita pelajari dalam kitab fiqh, iaitu dalam bab taharah, bab bersuci, maka kita ambil kepada suci dengan kita apa? Bab ayat dahulu. Sebab wasail bagi taharah itu banyak. Ada kala dengan air, ada kala dengan tayammum. Nah, kita ambil dalam bab ayat dahulu. Maka ayat itu dia ada 2 tuan-tuan. Kita ambil ya, sekurang-kurangnya memanglah bahagian-bahagian ayat ini ada banyak bahagian. Ada air yang suci lagi menyucikan, dipanggil air mutlak. Ada ayat yang suci saja tapi tidak menyucikan, kita panggil ayat mustakmal. Ada ayat yang tak suci dirinya dan tidak menyucikan yang lain, ayat najis dan juga sesuatu yang mutanajis. Sesuatu yang mutanajis dia boleh suci, tapi dengan disuci oleh benda yang lain, itu orang panggil mutanajis. Kalau kita mengaji dalam bab fiqh itu. Baik, kalau begitu tuan-tuan dan hadirin hadirat sekalian, persoalannya kalau kita ini
mampu menyucikan diri kita sendiri, berarti kita ini seperti yang mutlak, diri kita suci, kita boleh menyucikan yang lain. Maka tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, tidak perlu lagi duduk di dalam majlis ulama. Tak perlu lagi duduk dalam majlis ulama. Tetapi kita ini kan dipanggil apa? Diri kita tak suci, maka perlulah kita ini disucikan oleh yang lain. Maka di sini perlunya kita kepada orang yang menyucikan kita, orang yang mentarbiah dan juga mendidik kita. Siapa? Siapa yang mendidik kita, yang mentarbiah kita? Inilah hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan Rasul, kerana diri kita sudah dikotori. Cuba kita lihat, dahulunya sebelum kita didatangkan di dunia ini, ketika mana kita berada di alam arwah, maka ketika itu kita suci, bersih, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala buat pertanyaan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Semua kita jawab, bahkan kami bersaksi, ay anta rabbuna, yang engkau itu adalah Tuhan kami. Pada masa itu roh kita suci, maka kita dapat mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dapat menyahut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segera. Kemudian tuan-tuan, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan roh kita ini ke dalam jasad, maka ketika itulah jasad kita ini mula mengenali benda-benda yang lain. Akhirnya kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana diri kita ini sudah dikotori, dicemari, dinodai dengan dunia. Maka kita jauh daripada Allah, kan? Kita kotor. Baik, kalau kita kotor, kita mampu menyuci dan membersihkan diri kita, tak apa. Masalahnya kita tidak mampu menyuci dan juga membersihkan diri kita, berarti kita berhajat dan juga perlu kepada orang lain yang tolong suci dan bersihkan dan tolong kikiskan daripada diri kita ini dosa-dosa dan maksiat. Siapa? Rasul-rasul. Sebab tu hikmah Allah Ta'ala utuskan Rasul kepada setiap umat. Baik, maka umat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Rasulullah meninggal, khulafa'nya, pengganti-penggantinya. Rasulullah juga meninggal, warathahnya, pewaris-pewarisnya. Siapa mereka itu? Al-ulama, yaitulah para orang-orang alim. Baik, jadi orang alim ni tuan-tuan, mereka ini ibarat ayat mutlak. Mereka itu suci dan mereka menyucikan orang lain. Itu. Tapi tuan-tuan jangan silap faham,
Sagi kita pergi kata, oh ulama ni suci, oh jadi mereka ni maksum. Tak. Ulama tidak maksum. Mereka hanya mahfuz. Mereka hanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mustahil jatuh di dalam melakukan dosa dan maksiat dan kesilapan, kesalahan. Mereka bukan Rasul, mereka bukan Nabi. Seperti mana Nabi, Rasul itu maksum, maka para Nabi, para ulama bukan maksum, tapi mereka itu mahfuzun, dijaga, dipelihara oleh Allah, serta tidak mustahil jatuh dalam kesalahan dan kesilapan. Untuk kita kena faham. Tapi kita umpamakan, atau ulama-ulama mengumpamakan ulama-ulama itu seperti ayat mutlak, yani ma'un tahirun mutahhirun, ayat yang suci dirinya lagi dapat menyucikan yang lain. Diri mereka insya-Allah suci, mereka juga dapat menyucikan pengikut-pengikut mereka, murid-murid mereka dan sebagainya, orang yang mengikut mereka. Maka sebab itulah tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kita ini dituntut untuk kita menghadirkan diri berada di dalam majlis orang-orang alim. Artinya sebut ini, hendaklah bahwasanya hadir pada majlis orang yang alim. Kita hadirkan diri kita di dalam majlis orang alim. Kerana apa tuan-tuan? Apa faedahnya kita hadir dalam majlis orang alim ini? Apa faedah? Faedahnya, selagi saya hambat, sebab orang alim ni tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, ulama dia membahagikan kepada beberapa bahagi. Secara umumnya seperti mana dalam kitab Ihya al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala, maka Imam Ghazali membahagikan alim ulama itu kepada dua bahagi. Ada ulama dunia, juga disebut sebagai ulama usu. Ada ulama akhirah. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Baik. Jadi yang mana disuruh kita duduk dalam majlis ulama dah? Adakah yang disuruh kita duduk hadir diri dalam majlis ulama dunia? Ataupun disuruh kita hadir duduk dalam majlis ulama akhirah? Baik, dengar dulu keterangannya. Ada ulama dia membahagikan ulama itu kepada tiga kategori. Satu dia panggil ulamaul ahkam. Yang kedua ulamaul fatwa. Yang ketiga al-ulama'u bidzatillah. Dia ada tiga bahagi. Ini saya terang begini supaya tuan-tuan puan-puan dapat mengenali ulama. Bukan semua ulama yang boleh kita duduk. Bila kata dengar, oh dia tu ulama, kita kena duduk dalam majlis dia. Tidak. Ulama dia ada tiga kategori. Ada ulamaul ahkam. Apa ulamaul ahkam? Ulamaul ahkam ialah orang-orang yang alim mengenai hukum hakam. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Dia tahu hukum hakim, sah, batal. Buat begini sah, buat begini batal. Dia tahu, tetapi tidak diamalkannya. Dia tahu benda tu wajib,
tapi dia tidak buat. Dia tahu benda tu haram tapi dia buat. Ini namanya ulamaul ahkam. Jadi kita duduk dengan ulama-ulama yang pandai hukum, tapi dia sendiri tak orang panggil cakap saja hukum pandai tapi tak serupa bikin. Artinya dia tidak mengamalkan dengan apa yang dia buat atau yang dia tahu tadi. Adakah ini akan memberi manfaat kepada kita? Baik. Yang keduanya dia panggil ulamaul fatwa. Ulamaul fatwa ni maksudnya orang-orang yang ada ilmu, tahu hukum halal haram, sah batal dan sebagainya, tahu, lalu dia pun mengeluarkan fatwa. Maka kadang-kadang dia mengeluarkan fatwa ini, fatwa dia apa? Fatwanya kerana mengikut, kerana mengikut pandangan pemerintah. Pemerintah kata, mu cari hukum-hukum dalil-dalil Quran hadis, hak semacam yang aku nak buat lagu ni. Dia pun cari dalil Quran, cari dalil hadis, nak bagi sepakat dengan pandangan pemerintah kerana nak jaga pangkat dan juga jawatan. Ini ramai. Ini ramai dia bagi ulamaul fatwa. Dia fatwa satu hukum, kita kena buat begini kerana dia mengikut pandangan kerajaan ataupun pemerintah. Nak ikut orang panggil perintah, seorang perintah demi nak jaga pangkat dan juga jawatan dia. Maka dia pun usahalah cari dalil Al-Quran, dalil hadis, nak bagi sama dengan pandangan. Ini ulamaul fatwa. Adakah dua kategori ulama ini bila kita duduk dalam majlis mereka kita akan dapat manfaat dan faedah? Nanti belum lagi jawapan dia. Yang ketiga, kan kita sebut tiga bahagi tadi, al-ulama'u bizatillah. Ni al-ulama'u bizatillah, yang ni lah ulama-ulama yang takut, yang kenal Allah, yang takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul dia kata betul, salah dia kata salah, sekalipun perkara yang betul itu pahit, maka dia tetap kata betul. Yang salah tetap dia kata salah, walaupun kadang-kadang akan hilang pangkat dan juga jawatan dia, tetap dia kata salah. Inilah yang dimaksudkan di dalam ayat Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hanya saja takut akan Allah Ta'ala daripada kalangan hambanya itu ialah al-ulama. Maka orang mengaji tafsir ataupun kaedah, alif lam pada kata al-ulama dipanggil alif lam lil ma'hud, alif lam al-ma'rifah. Jadi dengan al-ulama, al-ulama'ul amiluna bi'ulumihim, iaitulah ulama-ulama yang beramal mereka itu dengan ilmu-ilmu mereka. Yang inilah tuan-puan hadirin hadirat sekalian, kalau tuan-tuan duduk dalam majlis ulama ini, tuan-tuan akan dapat faedah yang banyak, manfaat yang banyak. Kerana mereka ini seperti ayat mutlak, suci diri mereka dan juga dapat menyucikan yang lain.
Ada pun yang dua tadi ni, ulamaul ahkam, ulamaul fatwa, mereka ini hanya apa orang panggil apa? Diri mereka kadang-kadang suci tapi tidak dapat menyucikan yang lain. Kadang-kadang dia menyucikan yang lain sikit saja. Diri mereka juga tidak suci. Kalau diri mereka tidak suci, maka bagaimana nak menyucikan yang lain pun tidak boleh. Tidak boleh. Cuma kadang-kadang kita boleh ambil ilmu mereka sahaja, tapi kita tidak boleh mengambil akhlak mereka. Maka bandingannya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, seperti mana tanah dengan batu. Tuan-tuan tengokkan tanah, batu. Cuba tuan-tuan tengok. Tanah akan tumbuh semua jenis tumbuhan. Paling kurang kalau tanah tu akan tumbuh pun, dia akan tumbuh rumput atau lalang. Tak ada. Cuba tengok tuan-tuan batu. Batu ada tak tumbuh atas batu tu rumput? Ada tak tumbuh atas batu tu lalang? Ada tak tumbuh atas batu tu pokok durian? Ada ke tak? Kecuali kalaulah batu itu batu yang selalu air lalu dekat dia. Ni tuan-tuan fikir, kalau batu tu air selalu lalu dekat dia, maka batu tu akan berlumut. Daripada lumut tu lah dia akan naik pokok hijau kecil-kecil. Faham tak? Begitu juga kalau batu itu sentiasa dihujani, turun hujan, maka batu tu akan jadi berlumut dan akan tumbuh. Juga orang panggil tumbuhan hijau kecil-kecil. Tapi kalau tanah, tuan-tuan tengoklah, tanah mana pun kalau tuan-tuan tanam, pokok akan naik pokok. Yang butuh fi kullu nabat, semua tumbuh-tumbuhan akan tumbuh pada tanah. Maka demikianlah perumpamaan ulama memperumpamakan ulama-ulama yang beramal dengan ilmu itu. Ulama-ulama yang beramal dengan ilmu itu diumpama seperti tanah. Semua bila kita tanam tanaman, semua pokok akan tumbuh. Apa maksud? Maksudnya, kalau kita duduk di dalam majlis orang alim yang beramal dengan ilmunya, insya-Allah tuan-tuan akan tumbuh iman dalam hati tuan-tuan, akan tumbuh ma'rifah dalam hati tuan-tuan, akan tumbuh tauhid dalam hati tuan-tuan, akan tumbuh keyakinan dalam hati tuan-tuan perempuan, hasil daripada kata-kata hikmah, ucapan karamah yang diungkapkan oleh para ulama tadi. Mereka ungkap, mereka cakap tu akan tumbuhlah hati kita ini keyakinan, akan tumbuhlah hati kita ini ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana kata-kata mereka itu umpama tanah yang subur. Setiap tanaman yang tumbuh dia akan tumbuh. Tetapi ulama-ulama yang tidak beramal dengan ilmu mereka, mereka ini umpama batu. Mana umpama batu? Cakapan mereka, ucapan mereka, ceramah mereka, syarahan mereka tidak akan menumbuh keyakinan dalam hati kita, tidak akan menumbuh makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melainkan kalau nak tumbuh pun sikit ya, macam yang kita sebut tadi, batu tak akan tumbuh tumbuhan kecuali kalau batu itu sentiasa air lalu atasnya, baru dia jadi berlumut, baru dia akan tumbuh
buat, tapi sikit, bukan banyak. Faham dah? Ini maksud dia. Jadi kita kena pilih majlis ilmu yang macam mana yang boleh menambahkan ma'rifat kita kepada Tuhan, yang boleh menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari majlis yang bagaimana? Bukan ke semua majlis, bukan ke semua majlis. Berarti kita kena pandai pilih, kena pandai pilih. Baik, sebab itu dia kata sini, dan hendaklah bahwasanya hadir pada majlis orang yang alim. Satu, kerana hadir dalam majlis orang alim itu tuan-tuan akan menambahkan lagi makrifat kita. Seperti mana kata ulama, antaranya ialah Sayyidi Abu Bakar As-Siddiqi menyebut, dia kata bahawa mujalasatul ulama tazidul irfan. Kita duduk di dalam majlis para alim ulama yang beramal dengan ilmu itu, tazidul irfan, menambahkan lagi ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menambahkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kita semakin bertambah, semakin bertambah. Ini sebagaimana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, ta'allamul yaqin bimujalasati ahlil yaqin. Nabi sebut ta'allamul yaqin, pelajarilah oleh kalian akan keyakinan. Nabi suruh kita belajar yakin. Bagaimana kita nak belajar yakin? Bimujalasati ahlil yaqin, iaitu dengan kita duduk sekali di dalam majlis orang-orang yang yakin. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak berjaya, kena berkawan dengan orang yang berjaya, insya-Allah kita akan berjaya. Kalau tuan-tuan nak jadi orang yang cemerlang, kena berkawan, berdamping, bersahabat dengan orang yang cemerlang. Gitulah. Kerana seorang itu tak akan berjaya melainkan dia berkawan dan juga bersahabat, mendampingi orang-orang yang telah berjaya. Cuba kita tengok para sahabat, kenapa mereka berjaya di dunia bahkan di akhirat? Kerana mereka bersahabat dan mendampingi orang yang berjaya dunia dan akhirat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak bahagia, kena mendampingi orang yang bahagia. Gitulah juga kalau kita nak dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena mendampingi, bersahabat dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita dijadikan oleh Allah Ta'ala orang yang dekat kepada Allah. Gitulah. Kalau kita nak diri kita ini suci, bersih daripada dosa, kesalahan, maka hendaklah mendampingi orang-orang yang suci, insya-Allah. Di situ. Baik. Kerana apa? Kerana kata-kata ulama itu diumpamakan seperti tali pengikat. Ini saya nak sambung, nak tambah maklumat. Kerana kata-kata ulama ini, ulama-ulama yang beramal dengan ilmu, kata mereka ialah seperti tali pengikat bagi nafsu. Tuan-tuan, kita ni kalau tak ada tali ikat, kita ni terlajak. Sebab tu kita ni hidup dalam dunia, kita diikat dengan hukum syarak. Cuba tak ada hukum syarak mengikat kita,
kita terlajak. Kita terlajak. Dan begitu juga orang yang tak ada tali pengikat, tempat dia berpegang, orang itu akan hanyut di bawah arus. Macam yang kita sekarang, kalau kita tidak diikat dengan hukum Allah, tak diikat dengan undang-undang Allah Subhanahu wa taala atau peraturan, maka kita akan terlajak hanyut dengan arus perdana hari ini. Tapi ujunglah Allah ikat kita dengan hukumnya. Allah Ta'ala ikat kita dengan undang-undangnya dan juga peraturan dia. Macam kan tuan-tuan juga kan, kalau kita naik highway tak diikat dengan undang-undang 110 km sejam, tuan-tuan akan tekan minyak 220 km sejam. Ya. Tak ada undang-undang pun tekan lagi. Asyik baik diikat gitu 110, lebih 110. Kalau ada polis tahan, kena saman. Diikat. Sebab ni ulama menyebut al-hikmatu kal-qaidi in qayyadta nafsaka imtana'at. Ini sebutan kata-kata hikmah, ucapan yang diungkapkan oleh para ulama itu kal-qaidi, seperti tali pengikat. In qayyadta biha nafsak, kalau kita ikatkan diri kita ini dengan kata-kata ulama, nasihat-nasihat mereka, pesanan-pesanan mereka, imtana'at, pasti nafsu kita akan tercegah, tersentak dan juga tak terlajak sangat. Kalaulah kita ni tak ikatkan diri kita dengan mereka, maka nafsu kita akan terlajak. Baik, iza ramaitaha, apabila engkau lepaskan ikatan tadi, maka apa akan jadi? Tasayyabat, nafsu kita ini akan bermarajalela. Oh, seronok nah. Jangan anak kita nak, bila kita ikat sikit, dia tertegak, tak laju sangat, tak terlajak sangat, tak hanyut sangat. Cuba kita lepas dia. Dia tak tawan arah, dia panggil. Bahasa Kedah panggil tak tawan arah, tak torah, dia panggil nah. Dia syok, bermarajalela, gitu. Maka ulama umpamakan diri kita ini seperti mana? Dia kata seperti mana? Iaitu seperti mana seorang yang ada dalam rumahnya orang gila. Cuba tuan-tuan tengok, kalau dalam rumah tuan-tuan ini ada satu orang gila, tuan-tuan ikat dia, tuan-tuan selamat tak? Selamat kan? Selamat, kita selamat, barang-barang dalam rumah kita selamat kan? Cuba kita lepas orang gila duduk dalam rumah, habis lagi dia katuk, habis cermin, pinggan, mangkuk, kaca dia pecah habis, baju-baju dia koyak rabak habis, dia buat selera habis. Artinya mudarat itu berpanjangan, dia juga berkekalan kan? Kalau kita lepaskan orang gila ini berada dalam rumah kita, tapi bila kita ikat dia, selamat tak? Selamat. Macam itulah tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, faedah kita hadir dalam majlis ilmu. Kalau kita tak hadir dalam majlis ilmu, kita ni terlajak lebih, sebab tak ada orang lain yang tolong peringatkan kita, tidak ada orang lain yang tolong jaga kita perhati. Tapi bila kita duduk dalam majlis ilmu, orang lain tolong peringat ketika kita lupa, orang lain tolong gerak dan kejutkan ketika kita lena. Begitulah juga orang lain tolong tarik ketika kita hanyut terlajak ke depan. Faham tak? Ini perlunya kita ini hadir di dalam majlis ilmu. Ini penting. Sebab tu Syekh Ibnu Athaillah dia pesan kepada kita ini, hendaklah bahawasanya
hadir pada majlis orang yang alim. Faham tak? Tengok lagi. Dan memperbuat amal yang soleh. Lepas kita hadir, kita pelajari daripada orang alim tersebut, kemudian kita amalkan pula amal soleh, amal yang baik. Mudah-mudahan, tengok kata, mudah-mudahan dapat sempurna akal engkau. Tengok. Dan jikalau adalah umur engkau sedikit lagi sekalipun, walaupun umur kita tu tak panjang dah, tapi bila mana kita hadir dalam majlis orang alim, insya-Allah kita ini jadi orang yang bijak. Bila orang yang bijak, dia fikir. Orang bijak, orang yang sempurna akal, orang yang bijak, maka dia fikir. Fikir apa? Fikir aku ni nak mati. Takkan bila aku nak mati, aku tak bawa apa-apa persiapan, persediaan nak mati. Takkan aku nak masuk seorang saja. Tuan-tuan, cuba kita tengok. Ada satu kisah anak murid dengan tok guru. Tok guru namanya Syaqiq Al-Balaghi, muridnya nama Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam. Satu hari Syaqiq Al-Balaghi rahimahullahu ta'ala bertanya kepada Hatim Al-Asam. Dia kata, wahai Hatim, berapa lama engkau bersahabat mendampingi aku? Maka berkata Hatim Al-Asam, aku bersahabat dan mendampingimu wahai guruku 30 tahun. 30 tahun. Kemudian Syaqiq Al-Balaghi bertanya kepada Hatim, selama 30 tahun ini apa yang kau dapat, engkau pelajari daripada aku? Maka Hatim Al-Asam berkata, 8 perkara. Dia panggil samaniyata fawaid, 8 faedah. Maka Syaqiq Al-Balaghi berkata, sebutkan uzkurha, sebutkan 8 faedah tu pada aku nak dengar. Jadi saya tak sebutlah 8 malam ni, sebut satu ya, nak biar sangkut dengan bicara kita. Kalau sebut 8 bagai tak habis tak biar satu saja. Jadi yang pertama sekali Hatim kata, aku melihat manusia, lalu aku buat kajian, aku ambil pengajaran. Manusia ini, setiap kita manusia ni ada mahbubnya. Artinya ada benda yang kita suka. Setiap kita manusia ni ada ma'syuqnya. Ma'syuq ni mana setiap benda ni kita ada yang kita asyik dengan dia. Ada orang yang suka harta, ada orang yang suka pangkat, ada orang yang suka kemegahan, kebanggaan dan sebagainya. Ada orang yang asyik dengan hartanya, ada orang yang asyik dengan anak isterinya, ada orang yang asyik dengan anak cucunya dan sebagainya. Setiap kita mesti ada mahbub, mesti ada ma'syuq. Ada benda yang kita kasih, ada benda yang kita asyik dengan dia. Maka aku berfikir dan aku lihat, dia kata, setiap benda yang disukai oleh orang itu atau yang diasyik oleh seorang itu, adakala menemaninya hanya sampai ke tepi kubur saja, tidak sampai ke dalam kubur. Ada pula yang menemaninya sampai ke dalam kubur. Cuba tuan-tuan tengok. Benda yang kita suka, yang kita asyik ni, ada benda yang teman kita sampai tepi kubur ya. Contoh seperti mana? Harta. Harta teman kita ketika kita mati sampai dekat kubur ya, dia balik. Anak isteri juga, bila kita mati teman kat kubur ya, lepas tu dia bawa balik.
pangkat, jawatan, kemegahan, kebanggaan, semua takat tu ya tak masuk pun sampai dalam kubur. Tak masuk pun sampai dalam kubur. Ada juga yang masuk bersamanya sampai dalam kubur. Jadi aku fikir begitu. Maka aku fikir aku nak cari apa benda yang boleh menemaniku, berkawan, bersembang dengan aku, berjinak-jinak aku dengannya di dalam kubur bersama aku, supaya aku ini tidak bersendirian. Maka dia fikir cari, dia kata tak ada dah benda yang lain yang boleh menemaniku, menerangi dalam kuburku melainkan amal saleh. Maka aku sungguh-sungguh mengerjakan amal saleh. Inilah tuan-tuan, bila kita duduk dalam majlis orang alim bukan dia nak suruh kita cari reta, bukan dia nak suruh kita cari pangkat, jawatan. Dia nak suruh kita dekatkan diri kita pada Tuhan. Dia suruh kita buat persiapan, persediaan untuk bertemu dan berjumpa dengan Tuhan sebagai bekalan kita di sana. Tu orang alim nak suruh itu ya. Tingkatkan lagi keyakinan, tingkatkan lagi amal soleh kita. Kalau amal soleh kita banyak, pertingkatkan lagi, perbanyak dan perbaiki lagi kualiti amalan. Itu saja nasihat-nasihat orang alim pada kita dalam majlis. Adakah orang alim nak suruh kita cari reta? Ada, carilah reta banyak-banyak, masuk dalam kubur. Ada kan? Orang alim dia suruh kita beramal lah banyak-banyak. Aku ni tua dah dulu, tak apa, lagi ada umur boleh beramal lah. Ini yang disebut ni, jikalau adalah umur engkau sikit lagi sekalipun, walaupun tak lambat dah nak mati, tapi masih lagi peluang kita dapat melakukan amal. Ini nasihatnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat sekalian. Yang pentingnya kita duduk dalam majlis ilmu. Ingat, duduk dalam majlis ilmu ni pahalanya lebih besar lagi daripada pahala kita jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau 2 jam, contoh sejam duduk dalam majlis ilmu, lebih baik lagi daripada kita keluar perang sabil di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Dalam hadis sebut, man kharaja, siapa yang keluar ke majlis ilmu kerana tuntun ilmu, itu seperti itu lebih baik lagi daripada perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana dia begini, orang yang kita perang sabil, dia bukan berlaku setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Hanya berlaku waktu-waktu yang tertentu. Sedangkan memerangi nafsu kita, dia panggil jihadun nafsi, memerangi nafsu itu perlu kepada setiap saat. Jadi mana lebih besar lagi ni tuan-tuan, perang nafsu tuan-tuan ni. Mana kita bagi masa dan waktu kita ni untuk Allah. Ni perang nafsu. Kalau ikut nafsu kita memang tak mau ngaji antara maghrib kan. Baik-baik duduk kedai kopi ke, baik-baik duduk main dengan anak cucu ke. Tapi kita memerangi nafsu kita. Aku nak duduk dalam majlis ilmu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih besar lagi. Baik, satu. Kemudian cuba kita tengok lagi pula, perang orang Islam dengan orang kafir musyrikin. Kalau kita mati, kan, kalau kita mati kita dapat syahid, kan, dapat syahid. Kalau kita tak mati, kita dapat ghanimah,
dapat harta rampasan perang, okey, tak apa. Tapi bila mana kita perang dengan nafsu, kita menang, Masya Allah, kita dapat banyak perkara. Tapi kalau kita perang dengan nafsu, kita kalah, tuan-tuan, mati kita apa? Mati dalam keadaan kalah melawan dengan nafsu, kita berdosa. A'udzubillah min dzalik. Kita turun nafsu, tak lawan dengan nafsu, kita mati dalam keadaan berdosa. Hari ini sebab Nabi SAW sebut ketika rombongan para sahabat bawa balik daripada medan perang, maka Nabi sebut, marhaba marhaba qadimtum minal jihadil asghari ila jihadil akbar. Selamat datang, kamu baru saja pulang dan tiba daripada peperangan yang kecil, tapi akan menempuh peperangan yang besar. Lalu sahabat tanya, qalu wa mal jihadul akbaru ya Rasulullah, apakah jihad peperangan yang besar itu wahai Rasulullah? Qal, Nabi kita bersabda, jihadun nafs, jihad dengan nafsu, itu adalah jihad yang paling besar. Jadi kita duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan, ini masuk dalam jihadun nafsi, jihad dengan nafsu. Nafsu kita tak mau duduk dalam majlis ilmu, lengoh lah, sakit lutut, pinggang lah dan sebagainya lagi, gitu. Tapi kita lawan juga dengan nafsu kita, aku nak duduk sampai habis. Masya Allah, ni jihad akbar, jihad yang lebih besar lagi. Inilah. Dan dalam tu kita akan dapat apa? Dapat fawaid banyak, akan dapat menambahkan ilmu, akan dapat menambahkan keyakinan, akan dapat menambahkan makrifat kita pada Allah, dan juga akan menambahkan ulul himmah, tinggi himmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Imam Ahmad kepada anaknya Abdullah. Imam Ahmad kata, ya bunai, alaika bimujalasati haula'il qaum fa innahum zadu alaika al-khasyah wa uluwal himmah wal ma'rifah. Hankai wahai anakku Abdullah, hendaklah engkau duduk dengan kaum-kaum ini, kaum sufi ini bagi, kerana mereka itu akan menambahkan kepada engkau makrifat, takut pada Allah, tinggi himmah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk dengan mereka, sebab bila kita duduk dengan mereka, serupa macam yang kita duduk di bawah tarbiyah mereka, maka mereka mendidik hati kita ini supaya menambahkan lagi yang kita sebutkan tadi, takut pada Allah, yakin pada Allah, makrifat pada Allah, tinggi himmah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, maka tengok lagi disebut, kerana tu ilan bagaimana orang mengaji ibarat, dia panggil ilan bagi kata hadir pada majlis orang yang alim. Pasal Syekh Ibn Atta dia menyarankan kepada kita ini yang mengaji kitabnya lah, dan yang lainnya dia suruh kita hadirkan diri kita ini dalam majlis orang alim. Dia kata kerana sebab engkau perbuat yang demikian itu, mana engkau hadir dalam majlis orang alim, patut engkau beramal pula dengan amal soleh. Bila kita buat begitu, jadilah dapat iman yang sempurna. Ini faedah dia. Kita ni lemah iman tak kuat. Tapi bila kita duduk dalam majlis orang yang kuat iman, insya-Allah iman kita di-charge, di-top up, maka jadi kuat, macam dengan bateri kereta lah. Lepas tu guru saya, ustaz Damis, dan dia buat perumpamaan iman kita ni macam dengan bateri.
Iman kita ni macam dengan bateri. Tak kira lah bateri apa, bateri kereta ke, bateri telefon ke, bateri motor ke. Kan bateri ni dia ada ketika kuat, ada ketika dia lemah. Kan? Ada ketika dia kuat, ada ketika lemah. Tengok bateri telefon kita sudah, kadang-kadang dia low, lepas tu dia naik, kita cas sikit dia high, naik tinggi kan, dia penuh full. Kadang-kadang 80% saja, 60 turun, tinggal 15, kita charge pula, dia tambah naik lagi. Itu bateri. Iman kita macam bateri. Macam bateri. Jadi bila kita iman kita ni lemah, maka perlu dicas. Bagaimana kita nak cas iman? Iaitu antaranya ialah duduk di dalam majlis orang alim. Bila kita duduk dalam majlis orang alim, insya-Allah tuan-tuan, iman kita dicas, dia akan bertambah kuat. Yakin kita juga ditambah kuat. Makrifah kita juga bertambah kuat dan sebagainya. Bukan setakat itu saja tuan-tuan, bahkan kadang-kadang orang-orang alim ini mereka akan memindahkan lagi kepada kita beberapa perkara yang lain. Seperti mana kata ulama, kita duduk dalam majlis orang alim ni, kita akan dapat 4 pindahan. Mereka, yakni orang-orang alim ni, akan memindahkan kepada murid mereka ataupun kepada orang yang duduk dalam majlis mereka 4 perkara. Pertama, mereka akan memindahkan ilmu mereka. Kan, tengok kita duduk dalam majlis orang alim kan, orang alim mengajar. Bila dia mengajar, dia pindahkan ilmu dia kepada murid-murid dia. Satu. Kan? Yang kedua, kan, orang alim ni bila kita duduk dalam majlis mereka, mereka akan memindahkan akhlak mereka, akhlak mereka kepada pelajar-pelajar dan juga penuntut-penuntut. Dan yang ketiga, kita duduk dalam majlis orang alim ni, iaitu orang alim akan memindahkan kepada mereka, orang-orang yang mengaji, menuntut ni, ibadat-ibadat mereka, amalan-amalan mereka. Dan yang keempat, hak terakhir, bila kita duduk dalam majlis orang alim, maka mereka akan pindahkan pada kita ini asrar, sir, rahsia, cahaya hati mereka. Kita dapat rahsia-rahsia daripada hati mereka. Yang rahsia ni kita tak dapat tempat lain. Masya Allah. Ini yang berlaku tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, yang berlaku kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Seperti mana Nabi kita itu memindahkan ilmunya kepada para sahabat. Nabi kita memindahkan akhlak budi pekertinya kepada para sahabat. Nabi kita juga memindahkan amalan dia, ibadatnya kepada sahabat. Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam memindahkan asrarnya, rahsia-rahsia dia kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ni fawaid mujalasatil ulama. Faedah kita hadir duduk sekali dalam majlis alim ulama. Itu satu. Lepas tu apa lagi? Tengok disebut. Jadi menjadikan iman kita yang kurang sempurna jadi sempurna, iman kita yang kurang kuat jadi kuat. Lepas tu apa lagi kita dapat? Dan khusyuk. Tengok. Dapat lagi khusyuk. Khusyuk ni maksudnya apa? Khusyuk ni tetap hati, tetap hati, tetap anggota. Tetap hati, tetap anggota. Itu mana khusyuk. Tenang dipanggil.
Seperti mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, ketika Nabi kita melihat seorang laki-laki dia berdoa, doanya lagu mana? Allahumma zawwijni bihuril ain, Allahumma zawwijni bihuril ain. Maksudnya, ya Allah, kahwinkanlah aku dengan anak bidadari. Maka Nabi kata, macam tu nak menikah dengan anak bidadari, minta doa duk lagu tu, main tangan, main tangan. Ada riwayat kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang sedang semayang duk bergerak-gerak tangan dia. Maka Nabi kita sebut, lau khasha'at qalbu hadza la khasha'at jawarihuh. Kalaulah hati lelaki itu khusyuk, pasti anggota-anggotanya juga turut khusyuk. Maknanya kalau hatinya itu tetap tenang, artinya tangannya tidak akan bergerak. Tapi bila tangannya duk bergerak lagu ni, itu tanda hatinya tidak khusyuk. Jadi tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, ulama-ulama bila kita duduk dalam majlis ilmu, maka mereka mengajar kepada kita ini cara khusyuk hati, tenang ya, santai dia panggil. Tak ada nak riak rendah, kelang kabut. Ada nak tenang, relax ya, penyampaian pun relax, tenang, santai ya. Kerana hati tetap hati tenang. Bila hati tetap tenang, di situ dia memindahkan khusyuk itu kepada murid-muridnya. Murid pun dengar tenang, relax ya, dapat ketenangan. Allahu akbar. Itu situ. Lagi apa lagi faedah kita duduk dalam majlis ulama? Kita akan dapat khudu' dan takut akan Allah Ta'ala. Dapat main perasaan takut, kerana mereka mengajarkan kita ni supaya takut pada Allah. Yang ni mengajak kita menjunjung segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi, tengok lagi, dan tadabbur. Tu tuan-tuan tolong berbetul sikit kitab tu. Dalam kitab tu dia tulis tadbir, kan? Tadal bayara, tadbir. Tadbir ni maknanya mengatur. Ni iaitu silap, cetak silap tulis. Yang betulnya saya rujuk balik dari naskah sal, naskah lama dan juga naskah kitab Arab dia. Yang betulnya tadabbur, tadal bara saja, tadabbur. Itu yang betulnya, kan? Jadi bila mana kita duduk dalam majlis alim ulama, maka majlis ulama ini mengajar kita supaya mentadabburkan, mengkaji, fikir, kaji, selidik, tengok. Itu mana tadabbur. Baik. Sebagai contoh, ini sebagai contoh, cuba kita baca ayat ini. Tuan-tuan pernah baca, pernah dengar ke ayat ni? Ayat yang berbunyi, Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Saya pun tak ingat surah apa. Tapi ayat ni kalau orang mengaji ilmu tauhid, ayat ini dalam perbahasan sifat wahdaniyah. Dia panggil sifat keesaan Allah, ketunggalan Allah pada zat, pada sifat dan pada af'al. Cuba kita tengok terjemahnya. Lau kana fihi ma alihatun illallah. Maksudnya, sekiranya terdapat dalam 7 lapisan langit dan bumi ini
Berapa banyak Tuhan selain pada Allah? Kalau ada, kalau ada, maka apa akan jadi lapis langit 7, lapis langit bumi ni? La fasadata, pasti 7 lapis langit bumi ini rosak, binasa, punah, jahanam. Tapi kita tengok, ini disebut tadabbur ni, tadabbur. Cuba kita tengok langit bumi ni rosak tak? Ada tak langit tu pecah, jatuh timpa atas kepala kita, hancur? Tak ada kan? Bila kata tak ada, itu dalil bukti yang menunjukkan bahawa tak ada Tuhan yang lain pada Allah. Hanya Allah ni, Tuhan ni sah saja. Sebab tu ayat ni menjadi dalil bagi wahdaniyatillah, dalil bagi keesaan Allah. Allah ni sah saja, satu ya, tak banyak. Kalau banyak akan hancur habis langit bumi. Tapi langit bumi tak hancur, duk teguh elok ya kan, tak pernah timpa, pecah, timpa di kepala kita sejak dulu sehingga sekarang, tak ada lagi. Itu menunjuk dalil kata Tuhan ni satu saja. Ni tadabbur. Kemudian kita pergi kepada tadabbur yang lebih dalam lagi. Bagaimana? Kalau dalam langit bumi ini ada banyak Tuhan, tentu langit bumi ini akan hancur, merosak, binasa. Baik, demikianlah. Kalau dalam hati kita ini ada banyak benda yang lain pada Tuhan, hati kita juga akan rosak, binasa. Itu dia. Ini tadabbur. Maka nak dapat tadabbur ni daripada mana? Orang-orang alim, al-ulama bizatillah, orang-orang alim. Ini juga dia panggil sir, rahsia, makrifat. Ini tak ada dalam kitab, tapi ini rahsia makrifat yang Tuhan bagi pada alim ulama. Kalau kita tak usah fikir banyak, kita fikir macam ni sudah ya. Contohnya kalau kita kata dalam kereta tu ada 3 steering, 4 steering, semua ada driver belakang, apa jadi kereta tu? Kawan ni nak bawa kau ni, aku nak bawa kau ni, last sekali pecah, pat, hancur, kecai. Tu ya, mudah nak faham. Macam tu dalam hati kita kan, fal qalbu yufsidu, hati kita ni akan jadi rosak kalaulah dalam hati kita ni ada banyak tempat kita yakin. Ada yakin kat ubat, ada yakin dekat vaksin, ada yakin ni, tak yakin kat Tuhan, habis rosak kan, habis rosak, binasa habis. Lepas itu tak boleh kita yakin pada banyak, kena yakin pada yang satu ya. InsyaAllah hati kita jadi baik, hati kita jadi elok kalau kita yakin pada yang satu, Allah kan. Ni kita baik. Tu yang dia rosak habis kita hari ni, pecah belah habis pasal banyak sangat yakin. Yakin tu, yakin ni, yakin ni, habis rosak. Hati kita jadi rosak. Allahu akbar. Inilah kembali balik kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita juga tidak meninggalkan syariat. Syariat suruh kita usaha ikhtiar, tapi yakin kita bukan pada usaha ikhtiar, tapi pada Allah Subhanahu wa taala. Syariat jalan, kena jalan syariat kan. Baik. Itu satu contoh. Ini contoh tadabbur. Kemudian apa lagi faedah kita duduk dalam majlis ulama? Faedahnya ialah kita dapat tazakkur, tengok disebut, dan tazakkur, dan seumpamanya yang demikian itu. Apa itu tazakkur? Dapat kita ingat. Yang lupa kita ingat balik. Aku lupa dah benda ni, sebab aku ada dalamnya, teringat balik. Itu panggil tazakkur kan.
Maka tazakkur ni penting tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian. Sebab apa? Sebab kita ni pasien lupa. Kita ni kuat lena, kuat lalai. Maka orang yang lena mesti kena ada orang yang menggerakkan. Orang yang lalai mesti ada orang yang memperingatkan. Maka orang yang tidak ada orang yang mengingatkan dia, orang itu panggil anak yatim. Tuan-tuan jadi anak yatim kalau tuan-tuan tak hadir dalam majlis ulama. Kerana yatim ni, yatim pada orang dipanggil seorang kanak-kanak yang belum balik, yang kematian bapaknya. Itu yatim pada manusia. Yatim pada binatang dipanggil seekor binatang yang kematian ibunya. Itu yatim binatang. Tapi yatim pada sisi ulama sufi, iaitu dengan makna alladhi la syaykha lahu wala murabbiya lahu wala mudzakkira lah. Yatim pada tasawuf iaitu orang yang tidak ada guru baginya, orang yang tidak ada orang yang mengingatkannya, orang yang tidak ada pendidik ataupun orang panggil murabbi baginya. Dia tak ada murabbi, dia tidak ada syekh, dia tidak ada muzakkir yang tolong peringatkan dia saat ketika dia lupa, dia ghalib dan dia lalai. Maka orang itu yatim namanya. Kan? Jadi kita jangan jadi anak yatim. Kena bagi orang yang ada pak. Pak kita siapa? Guru. Pak kita siapa? Murabbi kita. Pak kita siapa? Muzakkir kita. Orang yang tolong peringatkan kita. Mana? Duduklah, hadirlah di dalam majlis-majlis orang alim. InsyaAllah kita dapat hidup hati kita ini. Habis. Kemudian katanya, maka jikalau mengetahui engkau akan hakikat iman dan kesempurnaan iman, tiada menghampirkan engkau memperbuat maksiat. Ini tajuk lain pula. Habis dah orang panggil tajuk yang kita bincang tadi mengenai faedah hadir dalam majlis ilmu. Situ dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه. اللهم إنا نسألك علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله.